Tamar Jalis memulakan karya hebatnya Siri Bercakap dengan Jin dalam bab pertama, Pemburu Handalan, dengan menulis, suatu petang dalam tahun 1960, Datuk yang sudah menjangkau usia 57 tahun membersihkan senapang kampung Belaras 1 di anjung rumah. Dengan tenang dia berkata kepada saya, "Kamu usah jadi pemburu." "Kenapa, Tok?" Dia tidak menjawab. Datuk terus menimang-nimang senapangnya. Kemudian Datuk ambil golok perak dan mengasahnya di kepala tangga. Saya masih menanti jawapan. "Aku tak mau cucu aku jadi pemburu." Tiba-tiba Datuk bersuara. Dia duduk semula di anjung rumah. Dengan santai Tamar Jalis memperkenalkan dirinya. Dia adalah cucu kepada seorang pemburu. Helaian pertama ini belum lagi memperkenalkan siapa pemburu itu. Tetapi cukup pembaca tahu, pemburu itu adalah datuk kepada penulis. Penulis yang telah mencatatkan nama besar, dikenali ramai sebagai penulis cerita seram, tersohor bukan sahaja di Malaysia tetapi di Asia Tenggara. Malah kabarnya, ada sarjana barat menuliskan bahawa Tamar Jalis adalah penulis cerita seram antara yang terbaik di dunia. Kemudian Tamar Jalis menggambarkan sifat datuknya lewat penceritaan. Mendengar cakapnya itu, saya tidak mengajukan sebarang pertanyaan. Datuk mudah naik darah kalau selalu ditanya atau disoal. Dia tidak suka orang membangkang cakapnya, terutama dari anak cucunya sendiri. Dalam bahasanya yang bersahaja dan mudah difahami, Tamar Jalis menulis tentang kehebatan datuknya. Datuk memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung mandi upih macam Datuk. Cukup asyik dengan kegemaran memburunya. Hampir seluruh hutan jajahan dinding Manjung dijelajahnya. Orang-orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu sembarangan, pemburu yang ada isi. Kalau tidak, masih akan berani masuk ke dalam hutan yang tidak pernah didatangi manusia. Dalam perenggan ini, pembaca diberitahu lokasi penceritaan, jajahan dinding yang lebih dikenali sebagai Manjung. Walaupun ini bukanlah lokasi sebenar, tetapi ia sudah cukup memberitahu kita bahawa akar cerita ini berasal dari Perak. Bukan pemburu sembarangan itu dijelaskan oleh Tamar Jalis pada para berikutnya. Datuk tidak menembak sebarangan binatang-binatang buruannya. Dia akan memilih sasaran tepat di antara kedua-dua kening binatang itu. Setiap kali masuk hutan, dia akan memulakan langkah kaki kiri dahulu. Kedua belah tumitnya tidak memijak bumi, kecuali sesudah 5 tapak melangkah. Lepas itu, Datuk akan berhenti membaca sesuatu, lalu mematah ranting kayu yang berada di bawah ketiak kanan. Dilemparkannya ke sebelah kiri. Sebahagian pembaca mentafsirkan kedua belah tumit tidak memijak bumi adalah petua lama. Kalaupun ia adalah petua, ianya berasas pemburu tidak akan membuat riuh memasuki kawasan perburuan. Di sini kita perlu mengamati sesuatu yang ditulis oleh Tamar Jalis. Sesudah 5 tapak melangkah, Datuk berhenti membaca sesuatu. Ini akan ada kaitan pada penceritaan berikutnya. Datuk dapat senapang bukan kerana dia anggota Home Guard atau AP. Dia minta sendiri pada kerajaan Inggeris ketika itu dengan alasan mahu menjaga tanahnya seluas 15 ekar yang ditanam dengan getah, durian dan buah-buahan. Kerana tanamannya sering jadi mangsa serangan monyet dan babi hutan. Jadi dia perlukan senapang. Permintaan Datuk diperkenankan oleh Inggeris. Itu pun sesudah pegawai polis, Tuan D.O, penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk beli senapang Belaras 1 di Taiping dalam tahun 1949.
Bab pertama ini banyak menerangkan tentang Datuk, kegemaran, sikap dan sifatnya. Dalam penerangan ringkas dan mudah diikuti ini, penulis memberitahu satu faktor penting bahawa beliau adalah cucu kesayangan datuknya itu, sehingga dia tahu benar kelemahan datuknya dan mengambil kesempatan dari kelemahan tersebut. Sejak itulah Datuk giat memburu dengan senapang. Sebelum itu, Datuk hanya berburu dengan membuat jerat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara aneh yang dilalui sepanjang keriernya. Saya di antara cucunya yang selalu mendengar cerita-cerita darinya, kerana saya selalu menolongnya mencangkul di kebun, kadang-kadang menjadi temannya ke surau. Datuk terlalu sayangkan saya, kerana saya adalah cucu lelaki pertama dari anak sulungnya, iaitu ibu saya. Saya tahu apa kelemahan dan kegemarannya. Dia pemurah dan suka mendengar orang mengaji Quran. Kebetulan pula, saya cucunya yang agak terkenal membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk tidak kedekut mengeluarkan wangnya untuk diberikan pada orang yang rajin mengaji Quran, tapi tidak memberikannya sendiri, melainkan melalui saya. Biasanya, kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya memberikan separuh sahaja. Yang separuh lagi masuk saku saya. Bab pertama Siri Bercakap dengan Jin ini disusun dengan sangat rapi dan cermat. Ibarat sebuah filem, setiap scene bergerak dengan pantas sehingga tidak mendatangkan kebosanan pembaca. Melalui 10 parab pertama, pembaca dengan mudah dapat menghayati dua watak utama novel bersiri ini, penulis atau tamarjalis dan datuknya. Keterujan pembaca menyoroti 10 parab pertama ini, kemudiannya dibawa masuk ke sebuah alam lain melalui penceritaan semula. Setiap adegan yang digarap selepas ini sehingga ke akhir bab pertama berjaya mencetus minat pembaca bagi terus setia mengikuti penceritaan seterusnya, sehingga karya ini mampu bertahan bersiaran selama 23 tahun 6 bulan. Dalam bab pertama ini, kita telah diperkenalkan dengan watak utama seorang datuk, seorang pemburu yang bukan sebarangan. Dia seorang yang tegas, mudah naik darah, tetapi penyayang dan kuat memegang ajaran Islam. Kehidupan watak utama ini sama sahaja seperti penduduk kampung yang lain di era 60-an, seorang pekebun dan mengisi masa lapangnya dengan berburu menggunakan jerat sebelum memiliki senapang. Watak yang mulanya kita lihat sebagai biasa-biasa ini, kemudiannya dikembangkan dengan sangat menarik dan mendebarkan bila Datuk bertarung dengan penunggu hutan yang memanggilnya sebagai manusia biadab. Supaya tidak mengganggu penceritaan tamarjalis ini, saya sampaikan penceritaan seterusnya sehingga ke akhir bab pertama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini melalui bab kedua, Siri Bercakap dengan Jin, bertemu dengan penunggu babi hutan. Mari kita ikuti cerita ini. Pernah Datuk bercerita pada saya, suatu ketika Datuk dan kawan-kawannya masuk hutan dekat dengan Gunung Tunggal di kawasan Segari, berhampiran dengan Pantai Remis. Kawasan itu tidak pernah dimasuki manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asyik memburu, tanpa disedari, Datuk telah terpisah dari kawan-kawan kerana mengekori seekor rusa besar. Datuk mengikutinya dengan teliti. Datuk memintas rusa itu dari sebelah kiri dan mengambil tempat di sebelah pokok besar. Datuk menghalakan muncung senapang ke arah kepala rusa. Dia yakin sasarannya tepat pada tempat yang diingini. Tetapi rusa itu bagaikan mengerti kemahuan hati Datuk, lalu mempermainkan Datuk. Macam tikus mempermainkan kucing. Rusa itu merendahkan badannya, kemudian menyelinap di depan Datuk dan terus hilang. Datuk terkejut bercampur hairan.
Tetapi Datuk bukanlah manusia yang mudah putus asa. Dia mencari jejak rusa itu. Diperhatikan ke arah mana kesan tapak kaki rusa itu lari. Dia mencium dedaun kering yang terdapat di situ. Akhirnya, Datuk rapatkan telinganya ke bumi. Dia mengeluh. Ternyata kesan kaki rusa itu sukar dijejakinya. Waktu Datuk berpusing-pusing di situ, seekor rusa lain muncul di depan Datuk. Rusa itu jauh lebih besar dan tegap dari rusa yang pertama tadi. Matanya berkilau-kilau bagaikan menentang mata Datuk yang terbeliak kerana terkejut. Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira, tembakannya tepat mengenai kening rusa itu. Dia mencabut golok perak di pinggang untuk menyembelih. Golok ditayangkan di depan matanya sambil Datuk membaca sesuatu dan menghentakkan hulu golok ke tanah. Bila Datuk memulakan langkah untuk menyembelih, rusa itu segera bangun. Di depan mata Datuk sekarang, wujud 2 ekor rusa. Serentak dengan itu, dada Datuk berdebar-debar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Serentak dengan itu, terdengar kokok ayam hutan. Datuk melepaskan tembakan rambang. Kena pada salah seekor rusa. Rusa itu rebah dan bangun kembali, menjadi 3 ekor. Datuk yakin ada sesuatu yang lain di sebalik semua itu. Tapi Datuk bukan manusia lemah semangat. Kalau tidak, masakan dia berani meninggalkan kampung halamannya di Aceh, berperahu ke Pengkalan Baru dan bermukim di kawasan Buruas. Datuk terus melepaskan tembakan rambang bertalu-talu. Rusa terus menjadi 3, 4, 5, 6 dan 7. Kokok ayam hutan bertambah nyaring. Daun-daun hutan di sekeliling Datuk bergerak-gerak bagaikan digoncang orang. Tanah yang dipijaknya jadi bersih tanpa sehelai daun. Datuk menumbuk tanah dengan tangan kiri. Dirasainya daging pangkal lehernya bergerak-gerak. Datuk senyum. Dia tahu perkara ini mesti dihadapi dengan cara lain. Dia teringat pesan arwah neneknya dari tanah seberang. Kalau berburu binatang dan terasa daging pangkal leher bergerak, alamatnya yang diburu bukan binatang, tapi boleh jadi penunggu hutan atau syaitan atau orang bunian. Datuk letakkan senapang atas tanah. Dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mantra yang diamalkannya. Melalui panca indera batin, Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan. Muka Datuk jadi merah padam, merecik peluh, giginya dilagakan rapat. Mata Datuk tidak berkelip. Dia melihat di depannya. Berdiri lembaga berbadan besar, matanya merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit. Giginya besar. 2 giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur keluar macam gading gajah. Lembaga itu diapit oleh 6 lembaga lain yang sama hebat dengannya. Kurang ajar, manusia laknat. Suatu suara bergema hingga daun-daun hutan bergerak macam ditiup angin. Datuk diam dan terus bertafakur. Kau tahu kesalahan kau manusia? Tambah suara itu. Belakang Datuk terus dibasahi peluh. Dalam diam dia sudah pun menutup lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusakainya dari arwah nenek. Hingga jin tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk dengan berani. Kau masuk ke kawasan laranganku. Aku sudah meminta kebenaran. Aku tidak membenarkan, jawab jin itu dengan keras. 2 batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Kalau kau tidak membenarkan, kenapa kau tidak memberi isyarat masa aku masuk tadi? Cukup tenang, Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. Kau manusia biadab, pekik jin itu. Pokok-pokok hutan bergerak-gerak.